Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat Isyak secara berjemaah dan diikuti dengan solat tarawih kita. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan mendengar satu tazkirah yang bertajuk 18 soalan lawan satu soalan. Jadi kalau 18 soalan ni tuan-tuan, dia setengah jam tak cukup, paling kurang 8 jam gitu. Jadi cerita ni, asal ceritanya saya dengar dalam sebuah tip ceramah yang disampaikan oleh almarhum Syekh Abdul Hamid Kish rahmatullahi alaihi, seorang ulama daripada Al-Azhar yang terkenal. Jadi bila saya dah kahwin tu, pak mentua saya ni dia suka dengan ceramah Syekh Abdul Hamid Kish. Jadi saya pun kata apalah kelas sangat Syekh Abdul Hamid Kish ni. Jadi bila saya dengar tip dia, memang orangnya luar biasa hebat. Walaupun seorang yang buta matanya, tapi kalau kita dengar dia ceramah pasal perang Uhud, macam dia sendiri pergi perang. Macam itulah, hebat tak hebat Syekh Abdul Hamid Kish ini. Dan beliau antara ulama Al-Azhar yang berjuang bersama Al-Ikhwanul Muslimun, dipenjarakan dan dikenakan tahanan dalam rumah dalam keadaan serba dhaif, buta tu. Allah Ta'ala izinkan dia mengarang tafsir 30 juzuk yang bertajuk fi rihabit tafasir yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Kish. Jadi saya dengar ceramah dia tu, pasal cerita ni lah, menarik saya dengar. Tapi saya nak tahu dia punya detail tu. Tadi Allah saya pergi ke Mekah dan jumpa buku ni, buka-buka jumpa cerita tu. Tuan-tuan dengarlah cerita dia. Kana Abu Yazid Al-Bistam naiman zata yawmin fara'a qailan yaqulu lahu. Di zaman dahulu kala, di sebuah negara, ibu negara Iraq, di Baghdad, ada seorang al-arif billah, waliullah, Abu Yazid Al-Bistami. Sedang-sedang dia tengah tidur satu hari tuan-tuan, tiba-tiba dia bermimpi ada orang cakap dekat dia, izhab ila dir litudafi'a an nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Abu Yazid, bangkitlah kamu dan pergi ke gereja yang dekat Baghdad ni, gereja yang terbesar, dan pertahankan maruah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Yazid Al-Bistami dibangkit daripada tidur, fadhahaba wa dakhala ad-dir wa jalas wa tawadda'a wa dakhala ila ad-dir wa jalas. Dia bangkit pada tidur, berwuduk dan terus pergi ke gereja. Jangan pula apa salah faham pula, apa salah ambil wuduk ustaz pergi gereja? Ada sunat tahiyatul gereja ke? Kalau tak kau mana ada kan? Jadi memang ulama dulu kan dia jaga wuduk tuan-tuan. Jadi masuklah gereja. Jadi masuk gereja ni hukumnya harus kalau ada sebab, ya. Kalau tak ada sebab, hukumnya makruh. Tapi kalau kita masuk menimbulkan fitnah, hukumnya haram. Itu senang je hukum masuk gereja ni. Fawaqafa al-bab liyatakallam. Elok je Syekh Abu Yazid Al-Bistami ni masuk ke dalam gereja tu. Bishop ni dah ada dah kan, dia pun dekat dia punya mimbar dia dan nak berceramah. Waqala, maka berkatalah bishop ini, padri dia, lan atakallama li anna bainakum rajulun muhammadiyun. Hari ni aku takkan berceramah sebab dalam ramai-ramai yang hadir pada hari ini ada seorang lelaki Muhammadiyun, maknanya lelaki yang mengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelik orang, kok mana pula ya bishop boleh tahu? Kasyaf apa bishop ni kan? Ini pun wali juga apa, dia boleh tahu dalam ratusan, mungkin ribuan manusia dalam gereja pada hari itu. Tiba-tiba dia kata ada seorang Islam dalam korang ramai-ramai ni. Faqalu lahu, maka orang ramai yang dalam gereja tanya dekat bishop, kaifa araftahu? Tuan, macam mana tuan tahu dalam ramai-ramai kita ada seorang orang Islam? Tuan tahu mana? Faqala, maka berkatalah bishop ini, lianna ashaba Muhammadin simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dia kata kerana orang-orang yang mengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh kenal muka mereka mempunyai kesan-kesan sujud. Allahu akbar. Jadi nak heran apa? Orang Kristian dulu alim berhenti, dia bukan menghafal Taurat, Injil, Quran pun dia hafal, ya, dan dia faham, dia reti, cuma tak dapat petunjuk aja. Saya ingat masa saya di Al-Azhar dulu, saya pergi dekat satu perpustakaan rumah negeri.
Ada lebih kurang 12 jilid. Indeks Sahih Al-Bukhari, kan indeks tu diorang buat, disusun beribu-ribu hadis. Saya kata, siapa yang mengarang ni? Cek pengarang musannif, tengok tu siapa tuan-tuan? Orientalis Barat, orang kafir Kristian. Dia buat 12 jilid indeks susunan hadis Imam Bukhari. Itu nak kabarnya, tapi tak masuk Islam pun orang ni. Dia orang alim, dia orang reti, tapi nak kata macam ni tak dapat petunjuk. Maka padri kata, ada seorang yang beragama Islam, macam mana kenal? Dengan sebab ada kesan sujud di wajah mereka. Bukan yang dahi hitam tu, bukan. Itu kebetulan hitam, kan? Ada pesen dahi hitam lah. Macam aku ni tak ada hitam, tak nak sujud aku ni. Apa barang. Jadi kita tahulah ni muka orang surau, boleh kenal, kan? Kita orang ke surau ni kenal lah, ni muka orang surau, ni muka kedai mamak, kan? Ni muka al-karaoke, ni muka World Cup, boleh kenal baka muka-muka ni, muka World Cup gitu, muka tu World Cup tu, kan? Faqama Abu Yazid yansarif, maka Abu Yazid Al-Bistami bila tahu padri tu perasan dia ada dalam majlis dia tak nak ganggu lah. Dia pun kata, tak apa-apa, tak nak ganggu banyak orang. Faqala lahu al-baba, ini sa'iluka as'ilatan in ajabta anha amanna bidinika. Tuan, jangan keluar lagi. Dia kata dekat Abu Yazid Al-Bistami, orang perhati belaka. Tuan, jangan keluar, sebab saya nak tanya kepada tuan beberapa soalan. Kalau tuan boleh jawab soalan saya akan beriman dengan agama tuan. Faqal Abu Yazid, tafaddal, silakan. As-su'alul awwal, soalan yang pertama, manil wahidul ladzi la thaniya lah, siapakah satu yang tidak ada dua baginya? As-su'alul tsani, man ithnani alladzani la thalitha lahumah, apakah dua yang tidak ada tiga baginya? Soalan yang ketiga, masalathatul lati la rabi'a laha, apakah tiga yang tidak ada empat baginya? As-su'alur rabi', soalan yang keempat, mal arba'atul lati la khamisa laha, apakah empat yang tidak ada lima baginya? Kau fikirlah dulu. Dia kumpul soalan tuan-tuan. Wa-su'alul khamis, mal khamsatul lati la sadisa laha, apakah lima yang tidak ada enam baginya? Soalan yang keenam, masittatul lati la sabi'a laha, apakah enam yang tidak ada tujuh baginya? Soalan yang ketujuh, masab'atul lati la thamina laha, apakah tujuh yang tidak ada lapan baginya? Soalan yang ke-8, masamaniyatul lati la tasi'a laha, apakah lapan yang tidak ada 9 baginya? Soalan yang ke-9, matis'atul lati la ashira laha, apakah 9 yang tidak ada 10 baginya? Soalan yang ke-10, mal ashratul lati la hadi ashara laha, apakah 10 yang tidak ada 11 baginya? Tak nafas tu bengah. Soalan yang ke-11, mal ahad al-ashara allati la thaniya ashara laha, guna terjemah pula. Payah apa? Apakah 11 yang tidak ada 12 baginya? Kurang bubuhnya. Soalan yang ke-12, malithna ashara allati la thalitha ashara laha, apakah 12 yang tidak ada 13 baginya? Soalan yang ke-13, mathalathata ashrata allati la rabi'a ashara laha, apakah 13 yang tidak ada 14 baginya? Saya boleh dengar ceramah ni tuan-tuan, saya pelik-pelik sungguh. Macam mana soalan ni? Pelik sungguh. Soalan yang ke-14, apa dia? Sambung. Apa yang ke-14? Bukan. Soalan yang ke-14, masyai'ul ladzi khalaqahu Allah wa ankarahu, apakah makhluk yang Allah cipta tapi Allah sebut dalam Al-Quran, aku benci dekat dia. Aku benci dekat dia. Soalan yang ke-15, masyai'ul ladzi khalaqahu Allah wa azamahu, apakah makhluk yang Allah cipta tetapi Allah mengatakan benda ni hebat, Allah akui dalam Al-Quran, hebat benda ni. Soalan yang ke-16, masyai'ul ladzi tanaffasa wa la ruha fihi, apakah makhluk yang bernafas tetapi tidak ada roh tak ada tapi boleh bernafas. Soalan yang ke-17, bal qabrul ladzi sara bi sahibihi, apakah kubur yang membawa jalan dengan tuannya, makna tuannya berjalan dengan kubur ni. Soalan yang ke-18, masyajaratul mukawwanatu min 12 udnan fi kulli 'udnin 30 waraqah wa fi kulli waraqatin 50 thamarat,
Soalan yang ke-18, apakah ada sebatang pokok yang mempunyai 12 dahan, setiap dahan mempunyai 30 helai daun, setiap satu helai daun mempunyai 5 biji buah? Silakan jawab. Tuan-tuan, apakah jawapan soalan yang pertama? Semua tahu belaka kan? Manil wahidul ladzi la thaniya lahu. Siapakah yang satu tidak ada dua baginya? Siapa dia? Allah. Wali dah tu. Ya. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Habis cerita. Soalan yang kedua, amal isnan alladzani la thalitha lahuma. Ada pun dua yang tidak ada tiga baginya. Give up. Fahuma lailu wan nahar, iaitulah ciptaan malam dan siang. Dia malam siang. Dia tak ada satu nama lain. Dia malam siang. Kau jangan tukar pondan, tak ada. Malam siang, gitu je. Wa ja'alna laila wan nahara ayatain, dan sesungguhnya kami menjadikan waktu malam dan waktu siang ayataini sebagai dua tanda kebesaran kami. Soalan yang ketiga, amma thalathatu allati la rabi'a laha. Adapun tiga yang tidak ada empat baginya, fahiya as'ilatu nabiillahi Musa alaihi salatu wassalam lil Khadir, ialah soalan Nabi Musa kepada Nabi Khadir alaihi wassalatu wassalam. Yang kita masih ingat lagi cerita dia kan, bila Allah Ta'ala arah kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa ni menuntut ilmu, belajar dengan seorang manusia yang Allah Ta'ala kata wa qad atainahu min ladunna ilma, yang kami kurniakan kepadanya ilmu ladunni. Maka bila Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir ni, Nabi Khadir cakap awal dah, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kau takkan mampu sabar belajar dengan aku, dan kau jangan tanya soalan aku hatta uhditha laka minhu zikra, sampai aku cerita dekat kau baru kau tanya. Fantalaqa, maka mereka berdua pun jalan, Nabi Musa dengan Nabi Khadir berjalan, hatta rakiba fi safinati kharaqaha. Tiba-tiba masa naik sampan, sebuah sampan ni, tiba-tiba Nabi Khadir dia pecahkan dinding sampan, berap dia pecah. Nabi Musa alaihi salatu wasallam sebagai seorang nabi, seorang rasul, dia tak boleh tengok kemungkaran tau. Itu vandalisme, kau tahu tak? Perbuatan Nabi Khadir dia pecahkan. Apa kata Nabi Musa? Qala akharaktaha lituriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an ibrah. Wahai Khadir, kau ni apa hal pecahkan sampan orang ni? Kau nak tenggelamkan tuan sampan dengan kita tenggelam sekali ke? Soalan yang pertama, Nabi Khadir kata apa? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan aku dah cakap kau tak sabar belajar dengan aku. Dah start pelajaran, dah start tadi lah. Ya kan, tak start lagi, dah start dah. Subjek pertama tuan-tuan, naik sampan. Yang kedua, apabila mereka dah berdarat dekat satu pantai, Nabi Musa dan Nabi Khadir masuk dekat sebuah kampung. Fawajada gulaman, kan dia kata apa? Faqatala. Allah, aku hidung sumbat ni tak baik lah aku. Apa Ustaz? Faqat sebelum tu Ustaz. Hatta iza ataya ahla, bukan laqiya gulaman. Hatta iza laqiya gulaman faqatalahu. Jumpa budak tengah main dalam kampung ni. Main. Polis sentri want to jaga, polis mati FRU jaga. Tengah main tu pap, Nabi Khadir tangkap zat di sebelah masa tu juga. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Oi Khadir, kau ni buat apa benda ni? Kau bunuh budak, kau biar betul kau. Terperanjat Nabi Musa. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, dia pun masuk dekat sebuah kampung. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadhta alayhi ajra. Mereka pun berdua berjalan lagi masuk sebuah kampung. Jadi Nabi Khadir dengan Nabi Musa lapor ni, pergi rumah orang kampung. Assalamualaikum. Apa dia? Lapor, minta maaf. Tengok nama kampung apa? Nama kampung Tok Imam lapor tuan-tuan. Kat Terengganu. Kat Terengganu ada nama kampung Tok Imam lapor. Maknanya kalau imam lapor, makmum ke bulu tuan-tuan.
Kampung ni kedekut gila kau tu. Air tak bagi, makan tak bagi. Lembik Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khadir. Okey, tak apa. Jalan-jalan letih berehat dekat sebatang pokok. Tengah berehat, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda. Dalam kampung tu ada sebuah rumah yang dindingnya dah roboh sikit lagi, dinding nak menyebar bumi. Yuridu an yanqadda. Nabi Khadir dia pergi dekat dinding yang nak roboh tu, dia pergi angkat seorang-seorang. Nabi Musa kata la haula wala quwwata illa billah. Qala kan fa aqamahu qala law syi'ta latakhasta alayhi ajra. Nabi Musa kata, Khadir, kalau aku bukan tak nak tolong, tapi kita ni kan lapar, makanan tak ada, kita tanya orang kampung siapa punya dinding ni, kita boleh tolong angkat, dia bagilah kita makan upah angkat dinding. Tiba-tiba kau buat gaji-gaji kau. Apa kata Nabi Khadir? Qala hadza firaqu baini wa bainika saunabbiuka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Cukuplah sampai sini saja kau boleh belajar dengan aku akan cerita dekat kau kenapa kau tak sabar. Jadi 3 ni ialah soalan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Jawapannya kau cek dalam Quran lah, aku tak lagat nak baca panjang. Soalan yang keempat, mal arba'atu allati la khamisa laha. Apakah 4 yang tidak ada 5 baginya? Kahwin 4. Cepat aja korang ni. At-Taurat wal-Zabur wal-Injil wal-Quran. Soalan yang kelima, mal khamsatu allati la sadisa laha. Apakah 5 yang tidak ada 6 baginya? Fahiya as-salawatul khamsah, iaitulah sembahyang 5 waktu. Soalan yang keenam, apakah 6 yang tidak ada 7 baginya? Fahiya anna Allah khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayamin wa ma massana min lughub. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi, dan antara keduanya langit dan bumi selama 6 ayamin, 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tak pernah merasa letih. Bila Abu Yazid Al-Bistami baca ayat ni, lalu Padri sambung pula, limadha qala Allah Ta'ala wa ma massana min lughub. Kenapa Allah Ta'ala kata wa ma massana min lughub, kami tak pernah rasa letih? Qala lianna al-yahuda za'mu anna Allah khalaqa as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayamin fata'iba fastaraha fi yawm as-sabi'. Sebab puak-puak Yahudi kata, setelah Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari berturut-turut, Allah letih doa. Lalu Allah Ta'ala pun lughub ni, wa ma massana min lughub, dan kami tak pernah merasa letih. Jawapan kepada Yahudi yang kata Allah Ta'ala cipta langit dan bumi selama 6 hari. Lepas cipta langit bumi ni, Allah letih. Hari kan dia ada berapa? 7 kan? Al-Ahad, Ahad 1 lah. Al-Ithnain 2, Al-Thulatha 3, Al-Arbi'a Rabu, Al-Khamis 5, ya, Al-Jum'ah himpunan semuanya, As-Sabt, As-Sabt dengan mana? Ar-Rahah, rehat. Jadi Yahudi kata apa? Allah rehat hari Sabtu. Gitu tuan-tuan. Sedangkan Allah sifat dia apa? La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Mengantuk pun tak pernah, tidur pun tak pernah. Soalan yang ketujuh, Masaba'atul lati la thamina laha. Apakah 7 yang tidak ada 8 baginya? Fahiya anna Allah khalaqa 7 samawatin. Qala Allah Ta'ala alam taraw kaifa khalaqa Allah 7 samawatin tibaqa. Adapun 7 yang tidak ada 8 baginya, iaitulah Allah menciptakan 7 lapis langit. Allah berfirman, adakah kamu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan 7 lapisan langit? Soalan yang ke-8, apakah 8 yang tidak ada 9 baginya? Fahum hamalatul arsh, iaitulah para malaikat yang Allah bertanggungjawabkan untuk memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin 8.
Dan malaikat-malaikat yang memikul arash Tuhannya pada hari tersebut seramai 8 orang malaikat yang memikul arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana rupa besarnya arash tu, wallahu a'lam. Macam mana besar rupanya malaikat tu, wallahu a'lam. Ketika Nabi SAW pergi ke Al-Isra' wal Mi'raj, kan Nabi masuk dekat Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur tu Nabi kata setiap hari seramai 70,000 malaikat masuk, tak keluar-keluar. Setiap hari sampai hari ini dan sampai kiamat besok, setiap hari 70,000 malaikat akan masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan tak keluar-keluar. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada seorang yang mengetahui berapa ramai bilangan tentera Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan yang ke-9, apakah 9 yang tidak ada 10 baginya? Iaitulah mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, walaqad ataina Musa 9 ayatin bayinatin, sesungguhnya kami telah menggunakan kepada Musa 9 tanda-tanda kebesaran kami, mukjizat. Mukjizat yang kita saja maklum, iaitulah darah. Ketika Fir'aun degil melawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah balakan Fir'aun dengan darah. Semua bertukar jadi darah, ya. Air jadi darah, swimming pool jadi darah, air terjun jadi darah, semua jadi darah. Kalau sirap Bandung kau jangan tanyalah, confirm darah dah. Dia bukan darah kala kau tu tak, dia memang darah betul, dengan bau hanyir dia, dengan darah pekatnya, dengan darah bekunya, semuanya ada. Kemudian Allah Ta'ala balakan Fir'aun dengan dafadik, katak, jutaan katak dekat dalam selimut, bawah bantal, pakai underwear pun ada katak, tuan-tuan. Nak kabarnya banyaknya katak masa tu. Wal qummala, Allah uji mereka dengan al-qummal, kutu, jutaan kutu. Wal jarad, jarad ialah belalang, jutaan belalang. Al-asa, tongkat Nabi Musa. Al-bahr, Allah membelahkan laut. Al-yad, tangan Nabi Musa yang mengeluarkan cahaya. 12 ainan, 12 air mata air. Dan yang akhir sekali yang ke-9, ma'idatan minas sama', hidangan yang diturunkan daripada langit. Ammal 'ashratul lati la hadiya 'ashara laha, adapun 10 yang tidak ada 11 baginya. Allah Ta'ala berfirman, faman ja'a bil hasanati falahu 10 amsalihah. Barang siapa yang membuat satu kebajikan, maka Allah beri gandaan kepada 10 gandaan, 10 ganjaran pahala. Soalan yang ke-11, mal ahad al-ashara allati la thaniya 'ashara laha, 11 yang tidak ada 12 baginya, iaitulah 11 siapa dia? 11 ikhwatu Yusuf, adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa amma al-12 allati la thalitha 'ashara, adapun 12 yang tidak ada 13 baginya, fahyan fijarul hajar ila 12 ainan, iaitulah air mata air yang keluar daripada sebiji batu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Fanfajarat minhu 12 aina qad alima kullu unasin mashrabahum. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wasallam ni, masa Nabi Musa tersesat dekat padang tih, 40 sanatan yatihuna fil ard, 40 tahun sesat dekat sebuah padang bernama, dia panggil tih ni tuan-tuan, bukan padang tih kat Cameron Highland tu. Taha yatihu dengan makna hilang punca, sesat. Jadi kalau itu kalau tih, kalau teh lah. Tapi kalau kau nak terjemah boleh je, air sesat satu, sesat kosong satu, tu makna teh sesat bagi tuan-tuan. Taha yatihu, sesat tak tahu punca. Jadi sepanjang 40 tahun sesat tuan-tuan, nak minum apa benda, Allah Ta'ala kurniakan sebiji batu. Ada ulama sebut batu inilah yang buat satu kerja di zaman ketika dahulu tuan-tuan. Ada cerita dalam hadis sahih, dulu Bani Israel, syariat dia orang tuan-tuan, sama-sama lelaki tidak aurat. Tak aurat makna boleh siaran langsung live. Jadi kalau ada orang mandi sungai, mandi ramai-ramai, Tok Imam ada, Tok Siak ada, Tok Bilal ada, Tok Munim ada, Tok Empat ada, macam-macam ada. Aku tengok kau, aku tengok aku, macam itulah. Tengok kontol tu macam tengok tangan lah. Maknanya tak aurat, simple present tense. Kau tahu, kau jangan rasa pelik lah. Tapi ni syariat Bani Israel. Oi, kau jangan pula buat pelik zaman sekarang pula. Sekarang ramai mandi telanjang bulat ni pasal kami penyambung zaman Nabi Musa alaihissalam.
Diorang ni bila mandi ramai-ramai, diorang mengumpat Nabi Musa. Dia kata, pasal Musa tak join lah. Kenapa Musa tak join kita orang kan? Adalah seorang mangkuk tu kata, kau tahu pasal apa? Telur besar sebelah. Dia kata macam tu. Orang ajar betul. Bani Israel memang orang ajar bertanya ustaz lah kan. Banyak soal kan? Banyak soal Bani Israel. Nabi Musa, yelah dia Nabi Rasul, dia tak, benda-benda tu menjatuhkan maruah dia. Dia takkan buat benda macam tu. Tapi zaman tu hukumnya boleh, tak ada masalah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok gambar-gambar lukisan dekat gereja-gereja Rom dulu kan, banyak orang bogil-bogil tu kan. Tu syariat goblok dulu tu lah. Bogil belakang. Jadi satu hari Nabi Musa ni mandi seorang-seorang dekat sungai, buka baju, buka seluar belaka, letak dekat tebing sungai ni, dekat sebiji batu. Tengah-tengah Nabi Musa mandi, tuan-tuan, tiba-tiba batu ni bergerak dan melarikan diri, bawa baju dan seluar lagi sekali, tuan-tuan. Kau ingat aku terberang tu? Ini hadis Nabi pun tu tak? Batu ni bawa lari baju, bukan batu bahasa Terengganu. Batu tu lah kan, Terengganu batu lain, tuan-tuan. Jadi batu ni bawa lari seluar dengan baju Nabi Musa, bawa lari masuk kampung. Nabi Musa kejut, yal hajaru saubi, oi batu, baju aku, oi baju aku. Dia kejut dengan tongkat dia. Sampai masuk kampung, orang perhati belaka, okey je, tak besar sebelah pun. Tu cerita je. Allah nak khabar Bani Israel fitnah tu tak betul. Nabi Musa ni sempurna, dia tak cacat. Jadi ulama ada pendapat mengatakan batu inilah yang Nabi Musa ambil, bawa gimai kecil besar lebih kurang World Cup punya bola lebih kurang macam tu. Bila dah harga je pelepak, infajarat min husnata asyrata ainan, terpancut 12 air mata air. Dah habis kenyang pun berhenti, tak ada saluran pipe syabas dan sebagainya, tuan-tuan, boleh hidup. Tu nak khabarnya mukjizat Nabi Musa. Ada pun 13 yang tidak ada 14 baginya, iaitulah adik-beradik Nabi Allah Yusuf dan mak bapaknya. Kan satu malam Nabi Yusuf bermimpi, ya abati inni arafil mana pula, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Abah, malam tadi Musa mimpi, Musa tengok ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud pada Musa. Yusuf. Sorry aku dah. Apa maksud Musa dah? Tak ada Musa tadi. Yusuf. Jadi Nabi Yusuf mimpi 11 bintang, bulan dan matahari sujud pada dia. Maka apa kata Nabi Yaqub? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Nak, mimpi kau tu jangan cerita dekat adik-beradik kau. Nanti adik-beradik kau akan dengki dekat kau. Maka itulah 11 bintang tu adik-beradik dia, campur bulan dan matahari ialah mak bapak dia. Soalan yang ke-14. Okey. Apakah makhluk yang Allah cipta tapi Allah benci? Dua saat sekarang. Apa je? Cadbury. Agak-agak Cadbury halal je. Suara dongki kan. Allah kata apa? Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya angkara ni paling dibenci. Banyak-banyak yang Allah benci, antaranya yang paling aku benci angkaral aswati. Suara yang paling aku benci suara keldai. Sebab keldai ni suara dia buruk semua, tuan-tuan. Kan? Saya masa kat Syria dulu berjiran dengan jiran yang ada bela keldai. Kita tak tahu suara dia macam tu. Satu malam kita lalu dengar bunyi ngeri. Dia punya bukan aku Suara tu gabungan Pontianak, benda Mak Lampir, hantu zombie, kabut pisang, macam-macam lah. Buruk gila suara dia, memang buruk. Jadi kisah tu sebut pasal keldai ni kan. Allah Ta'ala kata pada dalam Al-Quran, orang yang tak suka dengan tazkirah, apa dia? Keldai. Fama lahum 'anil tazkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Allah katakan, fama lahum, kenapakah mereka itu 'anil tazkirati, daripada peringatan, mu'ridin,
Mereka memalingkan diri, tak suka dengar ceramah tazkirah, tak suka. Maka Allah kata orang tak suka dengan peringatan ni, ka'annahum humurun mustanfiratun, seakan-akan mereka ni keldai yang liar, farrat min qaswarah, yang melarikan diri daripada singa yang lapar. Ya, dalam surah Sabbih isma rabbikal a'la, Allah kata apa? Wa sayujannabuha al-ashqa, dan akan melarikan diri, menjauhkan diri dengannya, dengan tazkirah peringatan. Siapa dia? Al-ashqa. Al-ashqa ni makna apa tuan-tuan? Orang yang paling celaka. Syaqi, celaka. Kalau syaqi tu celaka biasa tuan-tuan, tapi kalau al-ashqa yang paling celaka. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran benda macam ni tuan-tuan. Di Shah Alam dia ada sebuah surah tuan-tuan yang tak nak tazkirah, tak nak sebut session berapa atas sebab-sebab keselamatan. Saya difahamkan JK dia cerita, bila tahun ni dia nak buat tazkirah, tahun-tahun dulu tak pernah buat tazkirah, tahun ni JK kata kita nak buat tazkirah juga. Dia rancang lah. Bila rancang tuan-tuan, penduduk setempat melakukan bantahan dan hantar memorandum bantahan, tak nak tazkirah. Lemak gila kau. Kalau tak nak kilang arak, munasabah lah juga tuan-tuan, kan? Kita tak nak tengok kedai mamak buka time Ramadan, munasabah lah juga. Ini dia bantah tak nak tazkirah. Yang sign nama dengan maikat kau tu 300 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 300 orang. JK kata apa kat anda? Ustaz, masalahnya yang datang tarawih tak sampai 100 orang. Main mana 300 orang ni? Aku pun tak faham. Pengundi hantu rupanya tuan-tuan ya. Tadi anda kata Syekh, nama ni entah simpan dia elok, kan? Macam dia elok orangnya, besok kalau dia mati, biar dia mandi sendiri, biar dia kapan sendiri, lepas tu dia lompat sampai ke sejid 24, dia golek sendiri. Cakap banyak engkau. Ini jenis manusia tak suka dengar tazkirah tuan-tuan. Tazkirah ni ada manfaat dia. Duduk dalam majlis ilmu dapat pahala. Jadi tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, inna ankaral aswati la sautul hamil, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Soalan yang ke-15, asyai'ul ladzi khalaqahu Allah wa 'azzamah, benda ni Allah cipta dan Allah kata hebat benda ni. Apa dia? Tipu daya orang perempuan. Allah kata apa? Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya perempuan amat dahsyat. Tak macam tipu daya syaitan ya. Tipu daya syaitan Allah kata apa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa, tipu daya syaitan ni lemah, tapi tipu daya perempuan very strong. Perempuan nampak lembik macam tu, tapi dia ayatnya, abang kena janji kan, tahun lepas abang kata nak beli sofa, tak beli pun, kok Mahmud ada offer tau. Kita bayarlah, bid'ah lah tu sofa ni, zaman Nabi mana dia pakai sofa ni. Alamak je macam tu, abang cerita kan, dia goda kita, ilah macam tu lah. Perempuan kan lembik nampak perempuan ni, tapi dia punya ayat Power Rangers, jangan main-main ya. Kita nak cari bazar Ramadan dululah, di once upon a time lah. Aku dah tak pergi bazar dah. Kita kalau nak beli dulu, kita akan cari yang niaga tu orang yang tutup aurat. Sekali aku pergi satu tempat, satu kedai ni, tu ada tak adanya, tinggal kuih je. Kuih tu tutup dengan tudung saji cantik kan. Dalam hati kata, ya Allah, harap-harap tuan kuih ni tutup aurat. Tengah-tengah aku pilih kuih tu, tiba-tiba keluar daripada belakang van tu, dia tudung tak pakai, lihat hanya menggunakan jari, rambut kembali tersusun rapi. Aku tengok, alam, kita dah pegang kuih tadi, nak letak balik lah kan. Awak tu dah datang, abang belilah bang. Kita nak lari dah, dia koda tu, aku tergoda dengan rayuannya, maafkan ku azalina. Nak je aku ambil apa benda tu, tudung saja aku sekuk atas kepala dia juga. Yang wajib pakai tudung kau, bukan karipap ni mampu oi. Tu nak khabar perempuan, tipu daya dia azim, Allah kata. Soalan yang ke-16, asyai'ul ladzi tanaffas wala ruha fihi, benda ni bernafas tetapi tidak ada roh. Firman Allah Ta'ala, wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh apabila dia bernafas. Dan soalan yang ke-17, al-qabrul ladzi sara bi sahibihi, kubur yang berjalan dengan tuannya, iaitulah ikan paus yang menelan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Allah kata apa? Faltaqamahu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batni al-hut ila yaumi yub'atsun. Lalu Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus.
Allah kata apa? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Yunus ini tidak bertasbih, la labitha fi batnil huti, dia akan kekal dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Maka Allah dengan rahmat kasih sayangnya Allah mengilhamkan satu zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila baca macam tu, ikan paus ni jadi geli, dia pun muntah boleh. Ni kalau orang kena santau ke elok baca ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, insya-Allah racun-racun tu terkeluar balik, insya-Allah tuan-tuan. Jadi itu soalan yang ke-17. Dan soalan yang ke-18, amma syajarah al-mukawwanah min 12 udnan, pokok yang mempunyai 12 dahan ataupun ranting, iaitulah pokok tu ialah 1 tahun. 12 ranting ataupun dahan ialah 12 bulan. Setiap ranting mempunyai 30 helai daun, iaitulah setiap bulan ada 30 hari. Dan setiap daun mempunyai 5 biji buah, iaitulah setiap hari adanya 5 fardu salat yang diwajibkan. Habis 18 soalan. Maka apa kata Abu Yazid Al-Bistami? Tuan, saya dah jawab 18 soalan. Maka saya nak tuan jawab 1 soalan daripada saya. Sudah kan? Maka apa kata Padri? Tafaddal. Ma huwa al-miftahul jannah? Soalannya, apakah dia kunci bagi syurga Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Padri? Wallahi inni arifuhu. Demi Allah aku tahu apa dia jawapan kunci syurga ini. Walakinani akhafu 'ala al-jamaahir alladhi mawjud fi hadhihi al-kanisah. Tapi aku bimbang kepada orang-orang dalam gereja. Kalau aku jawab jawapannya, orang akan marah pada aku. Lalu apa kata orang dalam gereja? Wahai bishop, wahai padri, jawab! Jangan jatuhkan maruah kami, jawab! Maka apa kata Badri tuan-tuan? Miftahul jannati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuan-tuan. Takbir. Habis satu gereja masuk Islam dah ke tuan-tuan? Allahu Akbar. Tu 18 soalan lawan 1 soalan tuan-tuan ya. Rupa-rupanya nak kabur petunjuk Allah Ta'ala ni berbagai-bagai cara Allah kurniakan ya. Jadi satu gereja masuk Islam dengan sebab kehebatan seorang ulama al-arif billah Abu Yazid Al-Bistami rahmatullahi alaih. Tuan-tuan, sekali itu dahulu tazkirah kita. Dan macam biasalah, macam ustaz pesan tadi, ingat tadi yang ustaz pesan tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Kan Allah kata, dan infakkan harta kamu. Aku tak baca itu, ustaz baca, aku tolong sampaikan sekali lagi. Dan infakkan harta kamu sebelum sampainya satu hari yang tidak ada teman yang kau nak infakkan, kan, tidak ada kawan, tidak ada syafaat. Masa tu dekat hari akhirat ustaz pun tak minta derma dah tuan-tuan ya. Ni peluangnya. Jadi insya-Allah lepas raya nanti kami akan membina mahat kami yang baru di Bukit Kapar Meru. Ada seorang hamba Allah wakafkan tanah 3 ekar. Jadi harap-harap tuan-tuan dapat kami, dan memandangkan pelajar-pelajar pun bertambah, kami perlu kepada rumah kedai dan sebagainya. Kalau tuan-tuan ada terlebih-lebih rumah kedai, mana lah tahu orang Shah Alam ni kan. Orang Shah Alam ni dia slow gitu, tapi masyur. Mat Arif Yusukun tu kau jangan main tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan agama ini. Dan kami yang mengaji agama ini, tanggungjawab kami apa dia? Meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Dan tugas tuan-tuan membantu perjuangan Rasulullah SAW. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.